Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah, Menteri-Menteri, sahabat-sahabat, Allah yarham, Tan Sri KSN dan pegawai kerajaan, rakan-rakan yang saya muliakan. Bagi kerajaan tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT kerana generasi kini masih tidak padam sejarah pahlawan bangsa, negarawan ulung yang meletakkan asas pembinaan negara Malaysia tercinta. Jadi kepada Taufik dan keluarga, kami ingin sampaikan penghargaan atas kesediaan saudara bersama, termasuk dengan sahabat handai dan rakan-rakan almarhum Tun Dr. Ismail yang melakar sejarah tersendiri. Banyak ditulis, banyak dibahas, dan saya memilih untuk bersama dalam majlis ini. Pada mulanya kita mahu adakan di Kelab Sultan Sulaiman, tetapi keadaan tidak mengizinkan kerana ada beberapa kerja usaha membaik pulih bangunan tersebut. Tetapi saya memilih tarikh ini 2 Ogos kerana ini tarikh pemergian pahlawan bangsa, negarawan ulung, Tun Dr. Ismail. Tentu saya masih muda ketika itu, saya pemimpin mahasiswa. Dan ada 2 majlis penting yang kami terlibat bersama. Pertama, setelah demonstrasi mahasiswa, dan kita bersedia berjumpa dengan semua tokoh-tokoh lain, dengan marhum Tun Razak, dengan Tan Sri Ghazali Syafi'i, siapa saja ditugaskan. Tetapi untuk menemui, bila dipanggil oleh marhum Tun Ismail, pemimpin mahasiswa itu agak gerun sedikit, kerana orangnya tegas dan seperti diulas, prinsipnya jelas. Bila dia panggil pemimpin mahasiswa yang mengadakan demonstrasi sebelum itu, tanya baik, dia atur satu demi satu, apa nak sampaikan. Saya Menteri Dalam Negeri, saya dengar. Habis kami berucap, sampaikan, kadang-kadang keras dan tegas, dia kata baik. Sekarang Menteri Dalam Negeri yang nak jaga keamanan, yang nak menyelamatkan negara ini, akan berucap dan sampaikan pandangan, dan kamu dengar baik-baik. Jadi cara dan style itu menggerunkan, dan lepas itu tak banyak perbincangan. Kali kedua ialah satu Kongres Persatuan Kebangsaan Pelajar-Pelajar Islam Malaysia di Johor Bahru, diadakan di Johor Bahru dan disertai juga oleh mantan Menteri Besar pada ketika itu, Allahyarham Tan Sri Osman Saad. Yang merasmikan adalah marhum Tun Dr. Ismail. Beliau sebenarnya amat berminat dalam program-program generasi muda, mahasiswa belia, ya. Saya masih ingat acara satu dengan Belia Malaysia, PKPIM, dan juga pertemuan di rumah beliau setelah demonstrasi. Dalam acara PKPIM itu, pada masa itu dia dah kenal saya, dan saya terpaksa berucap dengan agak keras, kerana kalau saya cakap lembut, nanti pemimpin mahasiswa kata ini Anwar ini garang di luar, jumpa menteri jadi pengecut. Tapi itulah di antara ucapan saya. Kalau depan masa itu marhum Tun Razak, saya masih berani, atau dengan menteri-menteri lain saya agak keras. Tapi bila berdepan dengan Tun Dr. Ismail, saya perlembutkan bahasa dan isi kerana saya gerun kepada dia. Tetapi sebaik selesai, semasa makan, dia panggil saya dan disaksikan oleh Allahyarham Tan Sri Osman Saad. Bagi galakkan, ini beda, ya. Seorang tokoh dan negarawan yang tahu anak muda yang punya idealisme,
Ya, kerana yang kita pertahankan dalam masa itu ialah bahasa. Kita mau kerajaan tegas memartabatkan bahasa kebangsaan. Kita mau kerajaan menjaga kepentingan anak-anak Melayu pada masa itu. Tidak ada ruang selain daripada menguasai bahasa Melayu. Jadi kita kata kalau nak tuntut anak-anak menguasai bahasa Inggeris, maka kerajaan harus menentukan di sekolah aliran kebangsaan ada penekanan bahasa Inggeris. Jangan dipaksa mereka menguasai bahasa Inggeris peringkatnya agak lewat di universiti. Tapi tokoh, sosok Tun Dr. Ismail ya, masa itu ya, bagi kami itu negarawan besar yang nombor 2 dalam negara. Itu sangat sederhana bila bertemu dalam keadaan begitu. Ambil masa menerangkan kepada saya mengapa peralihan penggunaan bahasa itu penting. Tetapi kata dia belajar di Australia. Dia bukan orangnya yang menganggap bahasa Inggeris itu tidak penting. Tetapi dalam sejarah satu bangsa ada ketika di mana harus ada kejutan supaya ada kesedaran meluas di kalangan rakyat untuk memartabatkan bahasa sendiri. Dia bicarakan soal nasib masyarakat Melayu, terutama yang miskin dan terpinggir. Dan ini menarik kerana Taufik ya dengar ya, kerana Tun Dr. Ismail itu bukan dari keluarga miskin. Dia kita anggap keluarga aristokrat lah Melayu Johor ya. Maknanya di kalangan orang yang dekat dengan istana dan orang yang dianggap kelas atasan. Tetapi itu tidak langsung dipamerkan bila dibicara soal dasar negara, bila dibicarakan soal pembangunan luar bandar itu desa, bila dia menyatakan pujiannya kepada marhum Tun Razak yang memberi penekanan kepada pembangunan luar bandar. Jadi ini yang patut dihadam oleh anak-anak muda sekarang ya. Dan merentas ini semua ialah sedutan ucapan dibaca oleh Saudara Fahmi tadi dan juga yang dari liputan berita Finas, iaitu tentang sikap dia untuk menyelamatkan bangsa Malaysia ini. Tidak siapa pun boleh pertikai bahawa Tun Dr. Ismail itu seorang pejuang bangsa, soal nasionalis tulen, soal pejuang kebangsaan, soal orang yang sama-sama dalam UMNO dan memartabatkan UMNO sebagai parti gagah pada ketika itu. Tak siapa pertikaikan. Tetapi mesej dia tidak pernah lari bahawa untuk selamatkan persekutuan tanah Melayu ketika itu. Dan kemudian Malaysia mesti bangkit satu generasi dengan kesedaran, angkat martabat bangsa Melayu, jaga perpaduan, kukuhkan hubungan antara kaum Cina, India pada ketika itu sebelum Sabah dan Sarawak. Saya masih ingat ucapan dia dalam persidangan PKPIM, pelajar Islam. Dia tak dah lari daripada secara tuntas dan konsisten menekankan keperluan negara ini diselamatkan dengan satu sikap yang terbuka untuk menerima semua warga negara dalam satu semangat kekeluargaan tulen. Ini yang harus kita pelajari. Mengenang jasa tokoh silam bukan membicarakan debu-debunya, bukan untuk nostalgia, tapi menghidupkan idealism, message, suara keramat mereka, bagaimana mau meletakkan asas dan menyelamatkan negara bangsa. Dan bagi saya, di antara hal yang sangat relevan dalam bicaraan kita di bulan kebangsaan sebelum menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia 31 Ogos dan Hari Malaysia kita bersama Sabah dan Sarawak 16 September ialah menghidupkan suara keramat, idealisme, prinsip yang tegas yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin ulung kita, termasuk semangat perpaduan hidup cara damai sebagai satu keluarga besar negara Malaysia tercinta. Saudara-saudara, ada sosok lain yang harus kita faham tentang Tun Dr. Ismail.
Dalam dunia politik tidak banyak yang boleh menjelmakan satu sosok yang tegas. Selepas 69 ada peristiwa sebelum itu. Ada yang mengatakan Tun Dr. Ismail mengaju, kan dia berundur, dia mau kukuhkan UMNO, tapi dia ada beberapa dasar yang mungkin kurang disenanginya, maka dia kata biarlah dia cuti rehat. Tetapi biar tercetusnya peristiwa berdarah 13 Mei 1969, bila marhum Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak mengajak beliau bersama, terutama Tun Abdul Razak, bersama dalam Majlis Gerakan Negara Mageran, memerlukan seorang sosok yang tegas, punya integriti, tidak korup dan digeruni oleh masyarakat. Itu dia tokoh yang menyelamatkan negara dari pergaduhan yang berlaku selepas 69 Mei. Itu sosok. Pada masa itu kita syukur, alhamdulillah, negara kita ini telah melahirkan pejuang-pejuang besar. Bayangkan pada masa itu, selepas 69 Mei, permusuhan kaum mengikut Tengku Rasali tadi masih menebal, senang diapikan, terus bakar. Anak muda sebaik saja dengar ini mencabar kedudukan kita, terus marah, melonjak semangat mereka, tidak menyemak fakta. Apatah lagi dalam dunia media sosial sekarang ini, 2 minit menyebabkan kita menghukum, hukum orang, fitnah orang, cerca orang dengan berita 2 minit yang tidak disemak dan usul periksa. Ketika itu 69, bila berlakunya peristiwa 13 Mei, muncul sosok ini, diajak, dan dia tidak berfikir panjang. Bukan soal pribadinya, bukan soal keuzurannya, bukan soal sikapnya dan kemarahannya atau tidak puas hati dengan beberapa dasar yang lalu. Tugas dia hanya bagaimana kaedah dan cara menyelamatkan Persekutuan Tanah Melayu, negara yang baru merdeka dan berdaulat, dan dengan tegas dan berani. Kenyataan-kenyataan beliau seperti mana yang diungkapkan tadi, tidak samar, tidak kabur. Yang salah, salah. Kamu langgar, tangkap. Kamu langgar undang-undang, kami hukum. Itu dia suara Tun Dr. Ismail. Kalau saya lebih dapat 20% daripada suara itu, selamatlah saya fikir. Ya, tapi kan sosok pribadinya lain. Saya ini lebih santai. Jadi kalau bunyi nampak gerun pun orang tak rasa gerun. Tun Ismail ini, Taufik, saya tak tahu macam mana dia deal dengan anak-anak dia, ya. Tapi tak payah bicara dia. Datang, ya, tenung, mungkin sapu misai dia sikit, semua diam. Dan ya, masa itu saya berpikir mahasiswa, saya belum menyertai politik. Orang politik tahu, tapi orang hormat dia sebab integriti, tidak boleh dibeli, tidak termakan dengan pujuk rayu, wang atau harta. Dan ini yang perlu kita hidupkan dalam budaya politik di negara kita. Negara ini mampu selamat sekiranya pimpinannya punya integriti, tolak rasuah, tolak kezaliman, dan tegas melaksanakan undang-undang menyelamatkan negara bangsa. Maka kalau saya ditanya, Anwar, dalam generasi sekarang, giliran kamu dan kawan-kawan untuk mentadbir. Fadilah dari Sarawak, Zaid dari Semenanjung, Menteri Perpaduan, aku anak dagang dari Sarawak juga, ya. Apa yang boleh saya singkap dari pengalaman tokoh besar ini? Ialah suatu dasar yang jelas. Nak membina negara bangsa, dasarnya jelas, yaitu ia membangunkan negara, memacu pertumbuhan, menyelamatkan negara
memberi harapan kepada setiap warga negara, majoriti Melayu yang masih rasa terpinggir, atau orang India yang masih miskin, atau orang Cina yang merasakan hak mereka mungkin terabai kerana tidak diberi peluang, atau kelompok di Sabah dan Sarawak yang merasakan mereka patut diberi pengiktirafan sewajarnya mengikut perjanjian Malaysia 1963. Tetapi satu aspek lain yang harus kita pelajari ialah soal integriti dalam politik. Bagaimana mampu kita lahirkan di generasi sekarang ini orang yang tumpuannya itu semata-mata untuk menyelamatkan negara dan bangsa. Bagaimana kita lahirkan generasi termasuk anak-anak muda yang terpahat dengan prinsip yang sama, iaitu sama-sama membangun, menolak kebejatan sosial, rasuah dan penyelewengan serta penyalahgunaan kuasa. Yang kita bicarakan ini generasi awal, Marhum Tuan Abdul Razak dan sekarang negarawan ulung Tun Dr. Ismail. Tetapi kita harus menyoal, bagaimana? Apa masalahnya? Puluhan tahun kemudian ada tokoh-tokoh, saya tidak mau nafikan, tetapi sukar mau ditandingi dan saingi tokoh yang punya integriti sedemikian. Bicaranya, suaranya tegas, pribadi dan sosok pribadinya menentang rasuah dan tata kelola yang baik, dan kerana itu digeruni oleh rakyat. Mari kita berdoa kata Allah SWT, mudah-mudahan semangat itu terpancar dan dihadam oleh anak-anak muda terutamanya, bahawa kita punya tugas dan tanggungjawab menyelamatkan negara dan menjadikan sambutan Hari Kebangsaan Merdeka Malaysia, Merdeka Tanah Melayu 1997 dengan menggali khazanah dan menjadikan cita-cita murni pahlawan bangsa dan negarawan ulung, utamanya marhum Tun Dr. Ismail, sebagai pedoman kita. Saya ucap sekali lagi terima kasih saudara atas kesediaan untuk bersama, dan saya memilih untuk meninggalkan teks yang saya sediakan, ya, kerana saya fikir lebih wajar saya curahkan perasaan dan isi hati saya, suara hati nurani, mengenang seorang tokoh besar Melayu dan Malaya dan kemudiannya Malaysia yang kita sanjung, almarhum Tun Dr. Ismail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.